Okay, jadi hari ni kita nak sambung tajuk vektor selari, vektor kita kan. Jadi kita nak tengok ini yang selari dengan bukan selari. Okay, jadi hari tu kamu ingat ke tak yang selari dengan tak selari ni macam mana? Macam mana rupa dia? Ya, Vektor selari macam mana rupa dia? parallel. Dia parallel dengan satu sama lain tapi mungkin satu tu pendek, satu tu panjang kan. Jadi kalau kita nak menghubungkan dua orang ni, kata yang ni vektor AB kamu, yang ni vektor CD kamu, kita kena letak kat celah dia satu perkali lah ataupun kita kata pemalar, sebab mungkin dia ni 2 kali ganda panjang dari dia ni kan, vektor AB ni pendek, vektor CD ni panjang. Jadi kalau kita nak tulis equation dia kita boleh tulis sebab dia parallel kan, jadi kita bubuh K kat celah dia. Kalau untuk case yang ni betul lah, AB sama dengan vektor AB sama dengan setengah CD je tu. Jadi yang ni kita panggil sebagai kita punya perkali kita nak. Jadi untuk kita selesaikan soalan ni, cikgu nak ubah sikit. Cikgu tak nak guna perkataan K sebab dah banyak sangat abjad kat kamu punya persamaan ni kan. A, B, C, D, K. Kadang-kadang vektor dia K. Jadi cikgu nak ubah, kita tak guna K, kita pakai lambda. Nah, jadi AB sama dengan lambda CD. Cikgu nak kita pakai lambda. Jadi lambda ni pun ada buku dia memang dah guna lambda dah. Dia senang sikit sebab dia lain daripada orang lain. Jadi setiap kali kamu dengar kata dua vektor terselari, kamu bubuh lambda kat celah dia dah. Dan kita buat contoh. Yang ni contoh dari buku teks kamu. Okay, dia kata kat sini dua vektor AB dengan CD ni, dia bagi dua vektor lah. Tunjukkan bahawa dua vektor tu adalah selari. Jadi untuk jawab soalan ni, kamu kena proofkan yang kita boleh tulis di dalam satu equation yang macam yang kata di selari tu lah. Kita kena hubungkan dalam satu persamaan macam ni. Jadi cikgu ajar kamu step-step dia. Nanti kita pergi kat soalan yang lagi susah pun step yang kamu kena ikut step yang sama juga. Jadi yang ni senang dulu sebab dia punya vektor senang. Okay, jadi kalau kata kita nak proof dia selari, kita tulis dulu macam ni. AB sama dengan lambda CD. Kita pakai lambda. Senang sikit dia rupa dia berbeza. Lepas tu kamu ganti sebab AB ni vektor 2x, CD ni vektor 6x, kamu gantikan nilai dia. Okay, jadi tujuan kamu buat macam ni sebab kamu tak boleh biar equation ni dengan perkali kamu dalam bentuk lambda. Last sekali dia mesti jadi satu nombor. Faham tak? Jadi bila kamu dah tulis dia dalam satu nombor, maksudnya kamu dah tulis persamaan dia dan kamu dah proof yang dua orang ni selari sebab kamu boleh tulis dia dalam satu persamaan. Okay, jadi kita nak cek lambda ni. Jadi kat belah sini 2x, yang ni kiranya lambda darab dengan 6 sebab 6 ni pun pemalar juga kan sebab dia magnitude. 6 boleh darab dengan lambda. Jadi kita bandingkan kiri dengan kanan untuk cari lambda ni lah. Jadi kita banding vektor x dengan x. Banding x kiri dan kanan. Kamu tak wajib pun tulis ayat-ayat ni tau. Dia fahamlah kamu buat apa. Kamu tulis kat bawah tu 2 sama dengan 6 lambda. Jadi lambda kamu sama dengan apa? 3. 1/3. 1/3. Jadi kamu dah dapat tu kamu tulis balik. AB sama dengan 1/3 CD dah. Bila kamu tulis macam ni maksudnya kamu dah proof yang bahawa AB dengan CD ni selari sebab kita boleh tulis dia dalam equation yang ada satu perkali. Jadi kamu boleh tulis macam ni ataupun kadang-kadang mungkin kamu tulis CD sama dengan lambda AB boleh juga. Jadi kalau CD sama dengan lambda AB, CD sama dengan berapa AB? Kamu punya nombor perkali kat sini jadi berapa? 3. Jadi dua-dua ni cikgu terima jawapan dia. Jadi kadang-kadang kamu tulis dengan kawan kamu dua versi berbeza. Jadi kalau exam cikgu akan check semua versi-versi yang ada. Jadi kamu jangan risau kalau kamu tulis terbalik dengan kawan kamu sebab mungkin kamu letak vektor yang, kalau kamu letak vektor yang lain kat depan dia akan jadi lain lah sebab dia perkali kan. Seorang panjang seorang pendek kan. Faham Nana? Okay, jadi yang ni cara untuk kamu proof dia selari. Satu lagi soalan yang selalu dia akan suruh kamu buat. Kamu kena tunjukkan bahawa satu vektor tu segaris. Boleh? Jadi dia bagi kamu dua vektor. PQ dengan QR. Sama macam tadi kan. U dengan 3U. Jadi kalau vektor tu segaris, dia macam ni lah kata vektor kamu duduk atas garis PQR ni.
Jadi PQ, yang ni vektor PQ, yang ni QR. Jadi kalau dia segaris, dia mesti selari. Betul tak? Dia mesti selari. Jadi kita kena proof yang kita boleh tulis dia dalam bentuk equation macam kat atas tadi yang ada lambda tu. Dan dia mesti ada titik sepunya. Untuk kes yang ni, titik yang dia kongsi vektor ni adalah titik Q. Sebab kalau kata dia selari, dia boleh jadi selari kat sisi-sisi yang berbeza kan. Dua ni selari juga kan. Tapi dia bukan segaris. Jadi kalau kata dia selari dan kalau dia segaris, dia mesti selari dan dia mesti ada titik in common. Dia ada kena titik yang share. Jadi bila ada dua-dua tu baru kita kata dia segaris. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni segaris ni collinear. Collinear. Kadang-kadang dia tulis collinear dalam bahasa Melayu, cikgu tak sure. Cikgu bagi kamu perkataan dia. Alright, jadi kamu kena provekan dua benda. Kamu ingat ni kamu kena prove dia selari dulu. Lepas tu dia kena ada titik sepunya. Sebab bila dia ada titik sepunya baru dia segaris. Okey, jadi kita prove dia selari dulu. Macam mana kita nak buat? Kamu beritahu cikgu. Tulis apa dulu? PQ PQ sama dengan lambda QR. Sama dengan lambda QR. Lepas tu buat apa? Tukar nilai PQ jadi U. Gantikan dengan vektor U ni kan. Jadi ni lambda 3U. Lepas tu cari nilai lambda kan. Kita bandingkan. Kalau U kat depan ni maknanya berapa dia punya pemalar kat depan dia? Kalau vektor U. 1. Jadi 1 sama dengan apa? Lambda. 3 lambda. 3 lambda. Jadi lambda sama dengan 1/3. 1/3. Alright, jadi kita dah prove dah. Jadi PQ tulis balik dah. PQ sama dengan 1/3 QR. Jadi yang ni proof yang dia selari. Kamu punya PQQR ni segaris tak? Segaris. Segaris sebab dia ada titik sepunya Q. Dia last sekali kamu tulis dalam bentuk ayat. Vektor PQ dan QR selari dengan titik sepunya Q. Oleh itu, panjang sikit. Segaris. Dah lah. Jadi kamu kena tunjuk yang kamu tahu yang dia ada titik sepunya ni. Jadi kamu tulislah sekali ayat dia. Faham tak? Faham. Jadi ada dua benda yang dia mungkin tanya kamu untuk yang selari ni. Dia akan tanya kamu sama ada benda vektor berkaitan dengan selari je ataupun mungkin disebut yang segaris ni. Segaris ni selalu juga dia tanya dalam exam. Okay. Kita buat latihan dulu lah. Tapi kita pergi yang second part. Okay, yang ni latihan yang cikgu skip lah itu kan. Jadi kita buat sama-sama. Jadi kita start dengan senang dulu. Sekejap lagi kita pergi kat bawah tu pergi yang soalan yang macam yang cikgu tunjuk tadi tu. Okay, jadi yang ni senang. Dia kata kat kamu Rajah menunjukkan satu segi empat selari ACG EG diberi bahawa AH sama dengan A. Kamu boleh nampak kat gambar lah. Lepas tu AI ni B, AB ni C, vektor C. Jadi dia kata BDFH ni adalah titik tengah. Jadi bila dia kata titik tengah maknanya jarak antara BI dengan IF ni sama. Okay, yang tu yang dia nak cakap. Jadi bila titik tengah, kita tahulah kalau kata AH ni A, AG ni dia akan jadi 2 kali jarak dia sebab sama panjang. Okay. Jadi dia suruh tulis vektor-vektor kat bawah ni dengan sebutan A, B, C. Kita start dengan vektor AC dulu. Vektor AC sama dengan apa? 2C. 2C. Okay, ni senang lah. Vektor AG. Vektor AG? 2A. 2A. FB? Negatif 2A. Sebab dia F ke B kan. Jadi dia terbalik dengan arah arrow yang ni, betul? Jadi dia negatif 2A. Yang EG ni kita buat yang atas dulu. EG? Negatif 2C. Negatif 2C. 2C. Okay, 2 DH. Kecil sikit gambar. 2C. DH sama dengan negatif 2C. DH yang ni kan, betul? Negatif 2C. AE? Dua B. 2B. CE? 2A. 2A. Okay, ni senang.
Okay, jadi yang ni kita nak proof yang dia segaris. Kita kena buat apa lu? Kita kena proof dia selari kan? Jadi kamu cari kat cikgu berapa kamu dapat nilai lambda dia. Kira kan? Buat ni. AB sama dengan 2B, BC sama dengan 7B. Kamu kena tunjukkan dia segaris, jadi kamu kena proof dia selari dulu. Jadi kita guna bentuk ini, AB sama dengan lambda BC. Okay, kamu cari kat cikgu apa nilai lambda ni? 2/7. 2/7. Okay, betul. Jadi AB sama dengan 2/7 BC. Garis tak ni? Series. Sebab apa? Ada dua apa? Dua titik sepunya. Dia ada titik sepunya, titik B kan? Jadi yang ni AB dan BC segaris sebab selari dengan titik sepunya B. Sama orang dia tulis QR dan selari dengan PQ dengan titik Q sebagai titik sepunya. Jadi dia adalah segaris. Okey. Okey, boleh buat ini pula. Yang ni panjang sikit. Kamu nampak tak sekarang ni vektor tu boleh jadi kompleks tau. Tak semestinya dia A saja. Dia mungkin A, B, C, A, B macam ni kan. Ni ada dua vektor. Dia sama je cara dia. Kita start dengan kita tulis dia dulu. Kita nak prove dia segaris kan. Jadi kita kena prove dia selari dulu. Jadi sekarang ni kita punya vektor ni tukar. Lambda 4A campur 8B. Okay, jadi lambda ni pemalar. Jadi kita boleh darabkan dia dengan dua-dua pemalar ni. Jadi kita kembangkan macam dia algebra lah. Okay, jadi A campur 2B sama dengan 4 lambda A campur 8 lambda B. Okay, jadi bila kamu dah tulis macam ni, kamu ada dua vektor kan. Jadi kamu tak payah banding dua-dua, kamu banding satu vektor, salah satu vektor sebab kamu akan dapat jawapan yang sama. Sebab dua-dua orang ni, kalau kita darab dengan pemalar ni, kita akan dapat nilai yang sama dengan AB kan. Jadi kamu banding sama ada A dengan A atau B dengan B, kamu akan dapat nilai lambda yang sama. Kecuali kalau kamu tulis BC ni, kamu kena cari sendiri kata BC ni, lepas tu kamu vektor salah, baru dia jadi berbeza. Patutnya sama dua orang. Okay, jadi kata cikgu banding A dengan A. Banding A dengan A. Jadi yang ni apa? 1 kan? 1 sama dengan 4 lambda. Ni lambda akan jadi 1/4 kan. Jadi kalau cikgu banding B pun sama tengok. 2 sama dengan 8 lambda. Jadi lambda dia akan jadi 1/4 juga. Jadi kalau ada panjang, kamu ambil salah satu je. Dengan syarat bahawa kamu punya vektor yang BC ni ataupun AB ni betul lah yang kamu cari tu nah. Tidak memang jadi salah lah. Okey, jadi last kali kamu tulislah AB sama dengan 1/4 BC. Jadi yang ni segaris juga kan sebab titik B sebagai titik sepunya. Jadi yang ni adalah segaris. AB dan BC segaris kerana selari dengan titik sepunya B. Okey, cuba kamu buat nombor 4 ni. Kamu proofkan PQR ni segaris. Jadi yang ni PQR, dia bagi kamu PR dengan QR. Yang ni kira segaris ke tidak kalau PQR ni? Kalau dia bagi PR dengan QR, garis tak? Tak. Tak? Garis kan? Garis lah. Cuma garis macam ni kan? Garis. Jadi dia tak semestinya titik sepunya tu di tengah-tengah. Jadi PR tu maknanya dua orang ni. Kan? Dari sini ke sini. Lepas tu QR tu yang ni. Jadi dia masih lagi segaris sebab dia ada titik sepunya R. Okey. Cuba cari lambda dia berapa?
3. 3, betul? PR sama dengan 3 QR. Ha. Dapat tak? Orang lain dapat tak ni? Boleh ya? Faham tak? Cikgu laju sikit sebab ada banyak benda nak buat. Okay. Betul? Okay. Jadi kamu tulis ayat-ayat ni kat bawah ni. Alright. Dengan titik sepunya dia R. Nah, boleh lah. Asalkan dia ada sebut titik yang sama, dia jadi segaris. Sebab dia dah selari dah. Jadi kalau dia ada titik sepunya, maknanya dia segaris lah. Jarang lah dia kata proof segaris, dia tak segaris. Selalunya dia segaris. Okay, mari kita tengok yang kedua pula. Yang ni senang juga. Tak susah sebenarnya, tapi soalan dia akan jadi panjang sikit. Nanti kita akan buat soalan SPM dia. Okay, jadi kalau dia bagi kamu dua vektor, vektor tu bukan sifar dan tidak selari. Maksudnya kita ada dua vektor, kata dia berbeza sangat antara satu sama lain. Vektor A, vektor B. Lepas tu tiba-tiba kamu dapati dia tuliskan dalam satu persamaan macam ni kan. Jadi kalau kata dia hubungkan dua orang ni dalam satu persamaan, ada satu saja kemungkinan. Kemungkinan dia adalah kamu punya M dengan N ni perkali yang didarab dengan vektor AB ni adalah kosong. Faham? Maknanya dia jadikan dua vektor ni vektor sifar lah bila didarab dengan kosong. Baru dia boleh tulis dalam satu equation. Faham tak? Sebab benda ni tak selari tapi dia tulis dalam satu equation juga. Dia paksa maksudnya perkali yang didarabkan kepada vektor A dan B ni mesti kosong. Okay. Jadi kita tengok soalan dia. Soalan dia gini. Soalan dia macam algebra sikit. Jadi tak susah. Jadi dia kata vektor A dan B bukan sifar dan tidak selari. Tapi dia tulis dalam equation macam ni kan. Jadi dia suruh cari. Maknanya kalau soalan macam ni selalunya dia akan suruh kamu dapatkan nilai-nilai pemalar yang dia bubuh dalam kurungan ni. Jadi semua ni adalah M. Dan semua ni adalah N. Maknanya senang saja. Kita ambil saja semua pemalar kat depan A ni. Samakan dia dengan kosong. Okay, jadi 3H tolak 6 sama dengan kosong. Kita dapat H sama dengan 2. Faham tak? Faham? Jadi semua kat depan B ni adalah N, vektor N kamu yang ni. Okay, dia dalam bentuk macam ni, dia dah susun. Jadi maknanya K campur 3 ni sama dengan kosong, K sama dengan negatif 3. Jadi sebenarnya yang ni ingatan kamu lah. Kalau kamu dalam exam, kalau kamu lupa mungkin kamu dah pening. Macam mana kamu nak dapat nilai H dan K ni, dia bagi satu equation saja kan. Sebab yang ni bukan algebra, kamu ingat yang ni vektor. Jadi kita boleh buat gini. Sebab maknanya pemalar kat depan vektor ni kosong. Jadi kita ambil semua pemalar ni samakan dengan kosong. Jadi kita boleh buat dua cara. Kalau dia dah susun cantik macam ni, kita samakan terus dengan kosong. Tapi kalau latihan cikgu bagi ni, mari tengok ni. Jadi kalau latihan cikgu bagi, nampak tak? Dia punya equation tu 2MA campur N campur 2B sama dengan 10A tolak 2N tolak 11B. Apa beza dia dengan yang tadi punya equation? Apa beza dengan tadi? Tadi macam ni. Tadi macam ni. Yang ni belah kiri, yang ni belah kanan. Apa beza dengan yang soalan ni? Apa beza dengan soalan ni? Skrin lambat tu. Skrin cikgu lambat? Okay. Jadi kalau, okay. Dah dapat, kamu nampak skrin cikgu sekarang ni? Nampak tak? Nampak. Nampak, okay. Jadi beza dia apa? Siapa tahu? Sebelum cikgu beritahu, senang je. Dia ada dua-dua belah kiri. Kat sini ada dua-dua vektor A dengan B kat belah kiri dengan kanan, betul tak? Tadi dia dah susun kan, belah kanan tu vektor B, belah kiri tu vektor A kan? Jadi kalau dia buat macam ni, mudah je. Kamu tak payah susun balik tau. Boleh susun. Lepas tu samakan dengan kosong. Tapi kita boleh shortcut kan, kita boleh terus compare. Kita terus ambil. Kita bandingkan vektor A dengan A, vektor B dengan B. Sebab kalau kita susun pun kita ambil 2M tolak 10. Lepas tu kita tak sekali kan. Sama juga 2M tolak 10 sama dengan kosong. Jadi kita boleh terus compare. Kita compare saja terus. Yang ni shortcut sikit. Jadi kita compare A dengan A dan B dengan B. Kalau dia sebelah kanan ke belah kiri ni ada dua-dua. Okay, jadi A dengan A. 2M sama dengan 10. Ingat bila kita banding vektor, kita hanya ambil dia punya magnitude saja, dia punya nombor saja. Tak payah tulis vektor tu sekali. Okay, sebab kita nak dia punya nilai pemalar yang dia nak tu.
Jadi senanglah ni M sama dengan 5. Okay, jadi kenapa kita compare terus untuk ini? Sebab kalau B ni kamu nak pindah kan, betul kamu nak kembangkan negative sign tu, kat situ kamu jadi careless. Jadi kalau kamu terus banding, kamu elakkan diri kamu daripada kesalahan-kesalahan sebab tanda negatif tu. Okay, jadi yang ni kita kembangkan, negatif 2N tambah 11. Okay, berapa nilai N ni? Berapa dapat N? Ya. 3. Okay, betul? N3. Tapi ingat nak benda macam ni, compare vektor ni, kamu tak boleh buat dengan algebra tau. Jadi ini khas untuk vektor. Kalau dengan algebra tak jadilah kalau kamu banding kiri dan kanan. Kecuali kalau dua-dua kiri dan kanan tu benda yang sama kan. Okay. Jadi nombor 6, cuba kamu selesaikan. Dia suruh cari nilai P dan Q. Cuba kamu buat. Kamu bandingkan vektor P dengan P, vektor Q dengan Q. Bukan. Vektor Y dengan Y, vektor X dengan X. Jadi kalau tak ada ada X ke? Ada. Dia daripada atas ni kan. 2P tolak 5X campur 3QY sama dengan P campur 5X campur Q campur 2Y. Dibandingkan X dengan X, Y dengan Y. P sama dengan 10 tu. Betul, P10. Q1. Q1. Dapat dah? Orang lain dapat tak? P sama dengan Ya, 10. Adi ni dapat lah. Okay. Cuba ini pula nombor 7. Ya, dapat. Okay. Nombor 7. 7 senang kan? Sebab dia dah susun. Jadi kalau dah susun kamu ingat. Kamu terus ambil M tolak 2 sama dengan kosong. 3N tolak 2 sama dengan kosong. Jadi kamu terus dapat nilai M dengan N dia. N sama dengan 2. Betul. M sama dengan 2. N sama dengan 2/3. 2/3. M sama dengan 2/3. Ingat ni dah susun lah A dengan B. Jadi M tolak 2 sama dengan kosong. M sama dengan 2. Lepas tu kamu terus ambil 3N tolak 2 sama dengan kosong. N akan sama dengan 2/3. Okay. Okay, jadi yang bawah ni kamu kena buat penggantian sikit. Cuba kamu try soalan nombor 8. Sebab bila kamu dah banding, kamu dapat equation yang ada dua-dua pemalar. P dan Q. Tapi senang je lah, dia macam soalan algebra.
P4. Betul. P sama dengan 4. Jadi Q Q1. sama dengan apa? Q1. P sama dengan 4. Q sama dengan 1. Siapa tak dapat lagi? Siapa pening? Ada 2 equation lah. Kamu pening? Kamu tak kira lagi? Ya. Buat apa? Tak, saya tak tahu. Ish. Okay, kita tengok ni. Buat penggantian. P tolak 2Q sama dengan 2 kan. Jadi kamu ada satu equation. Biar ada ni dulu. Kita tengok satu equation. Satu equation B kamu. 3P campur Q sama dengan 13. Okay, jadi kita kena buat penggantian lah. Ada ni macam biasa sebab kita ada 2 huruf kat tiap-tiap equation ni. Nah, jadi P sama dengan 2 tambah 2Q. Ambil ni. Ganti kat tempat P ni. 3, 2 campur 2Q campur Q sama dengan 13. 6 campur 6Q campur Q sama dengan 13. 6 campur 6Q ni 7Q kan. 13 tolak 6 dapat 7. Q sama dengan 1. P sama dengan 2 campur 2, 1. P sama dengan 4. Dah. Dapat tak? Faham? Faham. Faham Okay, yang last ni. Yang ni pun sama. Yang ni kena buat penggantian. Kira kan? Dapat jawab apa? Luffy boleh buat Okey ya? Mana pergi dia? Abbas okey? Okay. Jadi kamu tengok dulu nah. Yang ni ada ni bagi jawapan lah. Boleh? Bagi jawapan. Bagi cikgu jawapan M dengan N dia. Ya. Okey ke? Kamu tak sihat lagi ke? Tak lega. Makan ubat. Makan lah. Jawapan negatif lah. Ada salah satu tu negatif. Dia ni demam tak apalah, orang lain bagi jawapan. Sian pula. Dua-dua negatif ke satu je? Satu je negatif. Abbas okey, Abbas boleh buat ke? Cikgu kena tanya Abbas elok sebab nanti exam nanti tiba-tiba Abbas tak boleh buat pula.